pukul berapa dah ni? Yalah Azwan. Darah nyamuk masa solat batal tak? Tak. Seremban. Nabi kata dalam satu malam tak ada 2 witir. Tapi selepas witir tu kau boleh bangun tahajud, and then tak payah tutup dengan witir. Makan Intan, coklat tu, sedap coklat tu. Ada netizen yang hadiahkan Cik Man. Terima kasih Intan. Ni, terima kasih Intan. Intan Zam, dia hadiahkan Cik Man coklat. Hand sanitizer Hand sanitizer kot. Dengan apa lagi dia tu. Terima kasih banyak. Ada yang nak hadiahkan kek. Okey, sekarang ni Syakir tanya, tak ada yang single ke dalam ni? Dia ni belum ada seseorang lagi. Dia ni budak Terengganu. Belajar di Gambang. Tak ingatlah Gambang di apa, di college apa, UIA ke apa. Tapi dia belajar kat Gambang. Dia budak Terengganu, umur dia 20. Jadi dia ni single. So kepada yang nak kahwin, aku tak tahu, tapi aku rasa tapi dia ni baik. Dia ni anak bongsu manja, dan mak dia baru meninggal, jadi dia betul-betul anak mak. Husaini sihat. Tapi kau belajar dululah Syakir. Kau pun masalah kau. Okey, Cik Ma minta maaf ya, kadang-kadang ada live yang kita macam berbual biasa. Sebab aku manusia, bukan 24 jam aku nak buka sesi soal jawab agama. Aku pun nak relax, aku nak santai. Aku bukan jadi skema pun. Jadi siapa yang masuk IG lah Cik Man tu, dia buka-buka tak ada bicara ilmu. Tapi pada live yang lain, ketika bicara ilmu dia tak masuk. Jadi dia ingat mungkin live aku ni sia-sia kan. Maka terpulanglah. Okey? So itulah, ada masanya Cik Man live mungkin borak-borak biasalah. Tapi walaupun borak-borak macam borak-borak biasa, ada jugalah selit tu kadang-kadang. Cuma aku tak fokuskan sesi soal jawab. Dan ada waktunya aku memang buka 1% sesi soal jawab. Contohnya macam IG live dengan NGO ataupun dengan universiti sebelum-sebelum ni. Cik Man, apa ciri-ciri lelaki dan perempuan untuk dinikahi dalam Islam? Nabi ada sebut dalam hadis, tunkahul mar'ah li arba'. Nikahilah seseorang dengan 4. Tapi dalam hadis disebut perempuan. Yang pertama kerana cantiknya. Yang kedua kerana hartanya. Yang ketiga kerana keturunannya baik-baik. Yang keempat itu yang terakhir Nabi sebut kerana agamanya. Tapi Nabi sebut pilihlah yang ada agama, itu lebih selamat. Kalau tak akan rugi. Jadi kalau kau jumpa pasangan kau cantik ataupun handsome, okey bagus. Kalau kau jumpa pasangan kau berharta, bagus. Kalau kau jumpa pasangan kau keturunannya baik, bagus. Tapi kalau tiga-tiga ni ada, agama tak ada, tak bagus. Tapi kalau tiga-tiga ni tak ada, agama ada, bagus. Dan kalau empat-empat ni semua ada, lagi bagus. Kerana yang agama ni akan counter 3 ni. Tak apa Haziq, boleh Haziq. Solat tahajud tertidur 5 minit. Boleh, tak ada masalah.
je robot, tanya je auto balas. Assalamualaikum Ustaz, kalau perempuan yang menghafaz Quran, if dia dalam keadaan tak suci, boleh ke nak mengulang apa yang dia hafal dan hafal? Baik, di sini ada perbahasan di kalangan ulama tentang hukum perempuan yang haid boleh tak dia baca Quran ke tidak. Secara umumnya dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan perempuan yang haid baca Quran, tapi di sana ada pendapat yang membolehkan, iaitu dengan syarat perempuan yang datang haid itu dia seorang guru mengajar dan ataupun dia seorang pelajar tahfiz. Kalau dia tidak menghafal selama 15 hari sepanjang dia datang haid, maka akan menjejaskan ilmu ataupun hafalannya. Maka boleh ustazah yang datang haid mengajar Quran kepada pelajarnya, sebab itu akan merugikan kalau 2 minggu cuti sekolah. Dan boleh juga budak tahfiz perempuan untuk menghafal, kerana itu memang silibus dan sukan pelajaran, tak ada masalah. Okey? Pula. Tak semesti. Dalam hidup ni bukan ustaz tu penting. Dalam hidup ni lelaki tu bertanggungjawab. Bukan sebab lelaki tu ustaz. Lelaki tu bertanggungjawab. Jangan kau pilih, okey, dapat ustaz. No, ada lelaki biasa, ada orang tu kerja grab food, tapi bertanggungjawab. Ada orang tu kerja dia buka bengkel. Dia bukan ustaz pun, dia buka bengkel, tapi dia menghormati wanita. Dia baik dengan keluarga mertua. Kau pilihlah, itu adalah suami kau yang terbaik. Kau tak perlu nak pilih orang berserban ataupun orang kopiah ke apa, tak. Yang penting dia jaga solat. Jaga solat. Yang kedua, dia hormat perempuan. Yang ketiga, dia hormat orang tua. Itulah. Aku single sebab aku tidak jumpa orang yang boleh masak seperti arwah ibuku. Cik Man, macam mana nak terima takdir yang orang yang kita sayang tiada? Berat tu. Berat tu Ikmal, sebab Cik Man pun pernah kehilangan juga mak. Tapi kita nak buat macam mana kan? Memang kena terima. Dia ambil masa tu Ikmal, ambil masa. Take time. Pandai masak lain, tapi masak lauk sama macam arwah mak, itu benda yang berbeza. Aku bukan cari perempuan pandai masak, aku nak cari perempuan yang masaknya sama macam arwah mak. Itu saja. Close. Baik. Jadi Ikmal kena faham lah Jadi orang yang Ustaz, boleh ke kita bacakan? Orang yang belajar masak dengan arwah mak aku semua macam-macam, semua dah mati dah. Kalau kena paksa kahwin dengan lelaki yang kita tak kenal, boleh ke tolak, sedangkan itu pilihan orang tua kita? Okey. Sekarang ni Cik Man nak tanya kau. Engkau ada awet, kau ada suka seseorang, laki-laki perempuan kau nak kahwin dengan dia, sayang dia. Tiba-tiba mak dengan ayah tak setuju. Mak kata, no! Aku ada pilihan aku sendiri untuk jadi menantu aku. Kalau kau kahwin dengan pilihan kau, aku tak redha. Okey? Yang terbaik di situ, kau kena tengoklah. Calon mak kau tu baik, okeylah. Kalau calon mak baik, calon kau pun baik. Okey, dia macam ni. Kalau calon kau tak baik, calon mak baik, maka wajar dan wajib kau ikut pilihan mak. Kalau calon mak kau baik, calon kau baik, sebaik-baiknya ikut pilihan mak. Kalau calon kau baik, calon mak kau Jahanam, dekat situ demi agama kau boleh teruskan dengan pilihan kau. Tapi insya-Allah lah calon kau baik, calon mak baik. Jadi ketika calon mak baik, calon kau baik, boleh tak kau belajar mencintai semata-mata untuk membahagiakan mak? Kau rasa boleh tak? Korang rasa boleh? Korang rasa boleh tak korang lepaskan pilihan korang? Yang single tak ada masalah kalau tiba-tiba mak suruh kahwin. Ini dah ada pilihan sendiri, tiba-tiba mak suruh kahwin dengan orang lain, pilihan mak. Kau rasa kau boleh untuk membahagiakan mak?
Sebab dia adalah syurga kita. Kalau boleh berkorban itu terbagus, terbaik. Nasyikin. Kalau memang tak ada orang pun nak buat, nak macam mana pula. Semua kau Ciman, macam mana kalau ditinggalkan tanpa sebab dan tergantung segalanya, apa hukumnya? Hidup kita ni dua, dik. Kita meninggalkan atau kita ditinggalkan, ataupun kita sendiri meninggal. Itu je. Kau faham tak? Hidup kita dalam dunia ni, dalam hidup kita ni, bila kita mencintai orang, dua. Sama ada kita meninggalkan dia ataupun kita ditinggalkan dia. Kalau tak nak berlaku, kita yang meninggal. Jadi sekarang ni adalah normal dalam kehidupan kita kehilangan. Basic dia, kehilangan adalah perkara yang normal. Orang yang paling kita sayang dalam hidup, mak bapak. Mak bapak kita meninggal, ataupun kita meninggal. Mak bapak kita sedih, ataupun mak bapak kita meninggal, kita sedih. So kita tak boleh lari daripada sunatullah ini. Jadi kenapa Allah menjadikan sunatullah ini? Kenapa Allah menjadikan ada orang mati, ada orang putus hubungan, cerai, kemudian ditinggalkan, tidak setia? Kenapa? Kerana Allah tahu kita boleh buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kita dengan satu bebanan perasaan kecuali kita mampu buat. Kau sayang seseorang, kemudian orang tu meninggalkan kau, dan Allah tahu kau memang boleh move on, maka just move on. Kau kena faham itu. Baiklah, 2-3 minggu, 2-3 bulan tu sedih lah, menangis. Itu normal. Tapi lama-kelamaan kau boleh terima. Tapi yang menyebabkan kau boleh terima itu apabila kita hidup dengan Allah. Maknanya kita beriman, kita yakin, kita kenal Allah itu siapa. Tapi apabila seseorang manusia itu mencintai seseorang tanpa dia kenal Allah, dia lebih kenal orang itu berbanding Tuhan, maka apabila orang itu meninggalkan dia, dia tak kuat. Maka sebab tu kena kenal Tuhan, baru kenal makhluk. Sebab kita tahu makhluk itu sebenarnya datang atas takdir Tuhan, dan dia bisa boleh meninggalkan atas takdir Tuhan juga. Berapa ramai orang benci orang Kelantan, Ustaz? Oh. Soalan ni Cik Man tak dapat jawab dengan tepat. Kenapa ramai orang benci orang Kelantan? Cik Man tak ada perasaan itu. Aku tak ada perasaan benci orang Kelantan. Dan aku tidak ada sebarang perasaan diskriminasi negeri. Aku dekat Mesir dulu serumah dengan orang Kelantan. Kawan aku Kelantan, pandai masak, buat kuih Cik Mek Molek, rajin masak. Azri nama dia, panggil Yi, pekat Kelantan. So aku tak ada masalah. So kena cari sebab kenapa situasi ni berlaku. Mungkin masalah penyakit daripada orang yang membenci, ataupun ada bina dinding dan seumpamanya. Itu je lah. Ataupun mungkin kau silap teori kau. Mana ada orang benci orang Kelantan? Mungkin tak ada. Ataupun mungkin itu kau punya pesimis. Ini masalah individu. Ini masalah individu, ya. Benci orang Kelantan itu kita tak boleh katakan secara general. Itu masalah individu. Kalau kau jumpa orang tu benci orang Kelantan, kau akan jumpa orang benci orang Negeri Sembilan. Kau akan jumpa orang Perak benci orang Kedah benci orang Pining benci orang Johor. So ini adalah individual problem. Okay? Cik Man, time jadi imam pasal terkentut, boleh ke teruskan solat? Tak boleh. Berdosa. Kau mempermainkan agama, kau kena keluar. Kemudian kau kena tunjuk kepada makmum yang paling dekat dengan kau, ataupun tak perlu tunjuk. Bila kau keluar, dia tahu kau keluar dan dia akan terus untuk jadi imam. Ni Asif Azhan. Dia tanya ada orang Kelantan tak dalam ni. Dia suruh PM tepi. Bermakna seolah-olah dia nak cari jodoh. Dan Asif Azhan ini adalah orang Terengganu, Kuala Terengganu.
Nampak tak? Nampak tak? Dia macam puak-puak pantai timur aja. Kenapa dia tak cari orang Kedah? Kenapa dia nak cari orang pantai timur? Ni aku hangin ni. Kan? Saya nak up balik soalan pasal Coach Imam Ahmad. Husaini, benda tu di atas. Jumpa dekat WhatsApp. Engkau ada WhatsApp aku. Apa kejadah kau nak tanya dekat DM? Kan kau nak aku block kau dekat WhatsApp. Kau bagilah orang yang tak ada nombor WhatsApp aku. Apa masalah kau sekarang ni? Lagipun benda tu panjang kau tulis. Kau send dekat DM. Dekat WhatsApp. Tak nak orang Pahang ke? Ayah saya orang Terengganu. Gok. Saya Johor, tak kisah orang mana. Timur ke selatan. Cari orang gorila baik-baik belaka. Ada, semua baik. Semua baik. Saya orang Johor tapi minat orang Sarawak. Kau tengok. Saya orang Johor tapi minat orang Sarawak. Dia satu Malaysia. H1_Hunter. Nak tahu orang tu ikhlas macam mana? Kadang-kadang kita tak perlu tahu dia ikhlas ke tidak. Walaupun kita boleh baca melalui perbuatan, boleh kita baca melalui perbuatan, tapi yang paling penting sekali kita ikhlas menerima dia supaya kita akan sentiasa rasa bahagia. Sebab apa Cik Mat cakap macam tu? Apabila kau seorang yang baik dan hati kau jujur dan kau berkahwin dengan orang yang salah, kau bercinta dengan orang yang salah, dan kau tidak akan rugi apa-apa sebab kau sendiri menang dengan kejujuran. Okey, kau sendiri menang dengan kejujuran. Sebab seorang beriman itu dia tak akan rasa negatif dalam hidup dia. Kau jujur, dia tak jujur, dan akhirnya in the end dalam perhubungan kau akan dapati kantoi dia tidak jujur. Tak ada rugi kau dekat situ. Kerana Allah akan memberi kau pahala dengan ganjaran kesabaran kau. Jadi kadang-kadang kita tak perlu nak tanya ikhlas ke tak. Kalau kau tanya awak ikhlas ke dengan saya, bila dia jawab ya saya ikhlas, adakah itu sebagai kayu ukur dia ikhlas? Belum tentu, sebab ikhlas adalah perbuatan hati. Ikhlas adalah perbuatan hati. Jadi kadang-kadang tak perlu tanya kau ikhlas tak nak aku. Tak perlu. Ikhlas ataupun tak ikhlas, in the end akan terselah juga benda tu. Yang penting kau menang kerana kau baik. Cukuplah kau menang kerana engkau ikhlas. Hati kita. Hukum bercinta ni luas Azim. Luas. Ada cinta dengan Allah, ada cinta dengan ibu bapa, ada cinta untuk isteri. Maka kalau tujuan kau mencintai seseorang itu untuk kau memperistrikannya dan dengan jujur, bukan mempermainkan, tidak fake hope, tidak terlalu lama sampai mensia-siakan waktu, maka teruskan. Orang yang tidak menghargai orang lain adalah orang yang tidak menghargai diri sendiri. Main TikTok itu untuk apa? Tanya balik pada niat. Oh, kepala sudah pening. Nanti jumpa Cik Man dekat Astro Oasis malam ni dalam slot doa. Sebab bahagian penyiaran pun boleh katakan barisan depan untuk saluran maklumat. Okey, Cik Man stop dulu.
untuk berehat. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Minta maaf kalau ada sebarang kesalahan.